bila saya tengok ada mentor-mentor pun terlupa tak apa, biasalah tu terlupa. Jadi that's why saya buat juga. Kalau tak saya hari ni nak bercuti. Sebab saya kata malam tadi nak gerak dah. Tak apalah, tak boleh, tak ada kelas. Okey tengok ni. Okey, kalau soalan tadi kita nak force against extension. Tengok soalan dia nak apa. Jadi kalau force against extension, force tu y-axis ke x-axis? Y-axis, ini x-axis. IGCSE dia bagi siap-siap mana y mana x, SPM awak kena fikir sendiri. Okey. Kedua. Okey, katalah saya cipta saya cipta bacaan. Okey, awak nak cipta pun siapa dah siap eksperimen? Eksperimen akar ni tajuk V. Sekejap cantik tau. Saya ambil gambar je lah. Okay. Siapa lagi nak saya ambil gambar dia punya? Oh, tengok betul-betul ni tajuk lain lah. Buat kalau awak tak set lagi awak kena buat. Kalau tak awak tak tahu. Awak dah lama dah tinggalkan. Sebab berbeza IGCSE punya dengan SPM punya graf. Jangan, dia diam je lah. Nanti orang tahu punya. Oi, tak nampak. Awak tengok yang tengah. Kita ni beruntung saya kadang-kadang pergi MRSM lain ke sekolah lain. Kecil dia punya tu. Slide dia tak nampak. Awak ni kira okey lah. Okey, saya nak ambil gambar satu lagi. Okey, ni soalan ni data dia senang. Jadi awak nampak kerang cantik je. Okey, ada beberapa perkara yang pemeriksa akan tengok. Siapa bawa yang tak cantik semalam? Siapa yang semalam tunjuk kat saya? Ni kecil. Awak kat rumah? Boys tak ada yang buat Selalu boys yang tak dapat markah. Awak jangan main-main markah ni masuk SPM RSM. Kadang-kadang boleh menentukan orang dapat A plus ke, A minus ke, B. Okey, sebab pelajar lelaki kan kadang-kadang dia alah, relax lah, senang je kan. Sekali dia yang tak dapat markah tu lah. Okey, markah yang pertama cikgu tengok. Nampak kat depan tu, saya zoom. Okey pertama sekali saya tengok label. Kat sini V against R. Jadi awak tak payah tulis panjang-panjang. Saya cari ada V, ada R. Tanda awak punya. So dua-dua ada, saya bagi markah pertama. Okey, kedua, apa yang saya tengok? Point 5. Kedua saya tengok apa? Point kedua. Bukan markah kedua. Point yang kedua saya tengok apa? Belum. Untuk SPM kita tengok unit. Itu kita asingkan. Ni ada unit, ni ada unit. Kalau ada, dia ada point yang kedua. Yang ketiga baru saya tengok skill. Okey, yang ni saya tak pasti kenapa pelajar kita suka kosongkan. Jadi jangan biarkan pemeriksa yang kena fikir. Kalau sini kosong, sini 20, maksudnya sini berapa? Kosong. Tulislah kosong. Okey, lepas tu yang ni apa ni? 0.5 kot sini 1. Jadi sini berapa? Kosong. Ataupun awak tulis sahajalah kosong besar-besar kat sini. Jangan biarkan dia tak ada nilai. Tak boleh. Okey, kalau kita bayangkanlah tadi kawan awak dia tulis kosong, lepas tu saya tengok sini.
Okey, ini semua uniform. Tu benda yang pertama cikgu tengok, uniform. Kedua, mesti even. Dalam SPM kita kena even. Even dalam fizik ni apa? Mesti nombor apa? 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kita panggil even lah. Ini bukan nombor-nombor dalam matematik ni. Even maksudnya graf kita boleh jadi evenly space. Lepas tu apa lagi yang kita terima? Sebut. Tak sebut tak tahu. Apa lagi? Apa lagi nilai yang boleh diterima? 2, 4, 6. Lagi 5, 5, 10, 15. Ini sahaja. Yang lain semua kita tak terima. Kenapa tak terima? Susah. Bila buat graf susah. Maksudnya 4, 8, 12, 16 tak boleh. 3 dan 19 tak boleh. Apatah lagi 8, 7, 7, 14, 21, 28, 8, 24 tak boleh. Ini sahaja. Dan gandaan dia 10, 20, 30, 40, 50. Okey? Boleh? Alright, jadi kawan awak ni dapat markah tak? Dapat. Sebab even dan uniform. So saya tandalah 3 poin yang ketiga, bukan markah ketiga. Okey, yang keempat saya tanda saya tengok bacaan. Betul tak? 10, 0, 1.0 betul? Ready? Betul? Okey. And then 22, betul ke? Okey, betul. Okey, jadi ada 2 betul, 3 betul, dia dapat poin keempat. Kalau semua betul, dia dapat poin kelima. Okey, lepas tu yang keenam saya tengok apa? Siapa tahu angkat tangan? Ya? Tulis 1 apa, 2 apa, 3 apa. Yang keenam apa semua orang? Ini tak ada dalam IGCSE. Yang kelima, yang keenam apa? Betul lah. Yang keenam, size graph. Okey. Yang keenam, size, graph size Okey. What about the size? Okey, look at your graph paper. Dia bagi whole page penuh graph, betul tak? So, if this is the graph punya height, ini lebar dia, you mesti gunakan 3/4 of paper. You mesti arrange your scale so that you punya graph penuh 3/4 daripada paper punya size. Sebab bila saya tanda beberapa hari lepas, hari Jumaat itu ada ramai kawan awak yang bagus Saya suka bila dia orang buat silap. Sebab selalunya orang buat silap, dia takkan repeat dia punya kesilapan selalunya lah. Okey. Jadi kalau buat macam ni salah, tak dapat markah. Jadi sayang awak bukan tak pandai, tapi awak tak tahu skill je. Jadi ini salah. Sebab apa? Dalam dunia eksperimen ni kita nak reduce error tau. Jadi kalau benda kecil-kecil awak tak nampak error, betul tak? Jadi kita nak besar. Jadi ini not yet 3/4, betul tak? Nah, kalau saya gerakkan ni ke bawah, dia macam hampir separuh daripada graf je. Jadi tak dapat markah ke-6. So, tapi student ni dia dapat tak markah? Dapat markah ke-6 sebab tengok graf size ni, size graf ni lebih 3/4. Ini setengah paper, ni 3/4 paper. Macam tu saya tengok. Okey, lepas tu markah ke-7 yang last, apa dia? Yang semua orang sebut tadi, best fit. Yang ni dia dapat tak markah best fit? Tak dapat. Kenapa? Okey, sebab ada banyak benda yang kita tengok best fit. Pertama, dia tak boleh hanging. So saya nak juga buat kelas. SPM yang sesi dia lain-lain sikit lah. Kalau SPM mungkin awak dapat markah. Kalau dalam kalau IGCSE awak dapat markah, SPM tak dapat markah. Hanging tak dapat markah. Jadi awak kena garis, ambil pembaris, jangan sambung-sambung awak buat sekali jalan sekali. Jadi sampai cut. Ingat esok kena cut the y axis. So
Sini tak dapat markah ke-7. Alright. Sebab apa tak boleh tak sambung? Katalah kejap lagi ada soalan tanya state, kejap lagi ya, soalan kat bawah, state the relationship between, soalan ni pasal apa tadi? V dengan R V and R. V ke? Awak tak boleh dapat jawapan. Apa-apa jawapan awak tetap salah sebab jawapan ni berdasarkan graf. Walaupun jawapan awak sama dengan kawan yang lain. Sebab apa? Macam mana awak nak kata directly proportional? Sebab apa maksud directly proportional graph? Graf directly proportional macam mana? Graf tu mesti potong kosong, baru kita confirm dia directly proportional. Yang ni potong kosong tak? Tak tahu. Jadi tak dapat markah. Jadi dua markah hilang dalam graf dan dalam relationship. Okey, ataupun sebenarnya mungkin graf ni dia tak potong pun zero, dia potong dekat atas zero. Kalau atas zero memanglah bukan dari proportional, dia apa? Increasing linearly. Tapi macam nak tahu, tak ada apa-apa yang boleh menunjukkan dia. Jadi apa pun jawapan awak di sini tetap tak dapat markah sebab tiada digambarkan pada graf. So ingat esok potong y-axis. Alright? Okey, yang ni saya dah tunjuk contoh. Cuma kat sini banyak markah boleh hilang sebab tak siap lagi kawan awak ikut. Markah pertama dapat tak? Okey, reading of voltmeter tak mahu. Tak nak tulis panjang-panjang, tulis V sahaja. Okey, lepas tu kat sini tak ada apa-apa. So markah 1 tak dapat. Markah 2 tak ada unit. Markah 3 mungkinlah dapat. 3, salah. Ni markah 3. Markah 3 dia dapat, markah 4 dapat, markah 5 bentuk plotting, markah 6. Markah 6 dapat tak? Tak dapat. Kenapa? Cakap kawan sebelah. Kenapa markah 6 tak dapat? Tanya kawan sebelah, kawan depan, kawan belakang. Kenapa? Orang belakang sekali hujung kanan. Kenapa? PRS tu kan. Kenapa tak dapat markah 6? Tu yang belakang sekali hujung kanan. Tu yang tinggi-tinggi ni macam suami orang lah. Apa? Siapa nama dia? Muhammad? Lola, siapa namanya? Adam? Adam ke tu? Ramanya Adam. Apa? Kenapa tak dapat markah 6? Betul. Okey. Kan markah ke-7 dapat. Markah ke-7 dapat. Jadi dapatlah berapa per 5. Okey. So saya sekarang last saya nak tunjuk macam mana nak draw graph sebenarnya. Katalah ini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Yang ni pun saya buatlah yang paling mudah. Sabar. 60, 70, 80, 90. Sebenarnya nak tahu berapa awak nak letak, awak tengok dalam jadual apa maksimum nilai MV dengan RV. Jadi maksimum tu kena ada yang kat hujung-hujung ni. Kalau maksimum nilai dalam jadual tu berada di sini, maksudnya graf awak kecil. Awak besarkan lagi scale dia. Faham tak? Itu cara dia. Okey, lepas tu kalaulah eksperimen ni eksperimen tadi macam extension tadi tu, saya buatlah sini X. Pastikan dia ada tulislah CM. Lepas tu saya buat F. Lepas tu apa? Unit apa? Newton. Okey. Okay, katalah ini data yang saya buat sendiri kan, eksperimen kan. Mestilah tak okey awak punya. Kan? Jangan panik. Awak tadi kawan awak buat cantik-cantik ni sebab data diberi tau. Esok awak buat sendiri, hancur awak buat, parallax error banyak, dahsyatlah ni awak punya graf. Jadi tarik nafas, buat slow-slow. Tapi jangan slow sangat sampai habis masa, tak siap, tak boleh tolong juga. Okey, katalah ini akhirnya data yang awak dapat. Okey, macam mana nak lukis graf? Dah beli ke graf 30 cm? Tak ada graf 30 cm? Awak jangan masuk mak-mak, confirm salah graf awak. Graf mesti graf panjang. Sebab kita nak potong macam ni.
Esok kalau awak tak boleh terus potong macam ni, awak punya salah. Kalau awak potong macam ni, lepas tu awak sambung pembaris macam ni, awak tengok nampak sekali mata memang dia lurus, tapi bila letak betul-betul dekat graf, kita tahu awak tak buat betul, memang tak dapat makan. Nampak tak ada gap-gap kat situ? Dia tak plastik, dia sambung-sambung. Jadi tak boleh guna pembaris pendek. Belilah walaupun sekali je nak guna, 2 kali je nak guna. Dan pasti pembaris loop sinar. Macam ni awak nampak apa yang berlaku kat belakang. Angkat sikit pembaris loop sinar waktu Daniel, Iman, angkat. Siapa ada, bangga sikit. Siapa yang tak ada, tolong beli. Kayu tak boleh. Ya. Awak ada, tapi kat kelas tak apa. Yang penting ada, esok bawa jangan tak bawa. Okey, next. Okey, sekarang macam mana? Okey, sini saya nak tunjuk ni. Nak tengok tak? Okey, ni pembaris. Bila pembaris tunduk sinar, awak akan anggap the ruler as a line. If you place the ruler like this, jadi best fit tak nanti? Okey, tengok Okey, saya nak letak macam ni. Sekarang saya fikir, nak garis ke belum? Dah boleh garis ke belum? Okey, apa yang saya fikir? Pertama sekali, saya tengok belakang graf tu ada berapa banyak. Jadi kat sini ini kita kata ini garisan graf. Kalau kita dah lukis nanti, ini akan jadi line. Okay, ini line dia. Jadi ada tak plot bawah line? Ada. 1, 2, 3. Ada tak plot atas pembaris ataupun atas line? Ada. 1, 2, 3 bawah, 2 atas, 3 tolak 2, beza je 1. Okey, itu basic. Tapi awak tengok, ada taklah titik yang terlalu jauh? Okey, tak ada. Kalau ada, awak gerak-gerakkan lagi pembaris ni sampailah dia nice-nice je. Kalau nak potong satu pun boleh. Okey, dan you jangan sibuk nak fikir potong zero. Dengar sini. Jangan sibuk cari awak punya line tu potong zero. Tak perlu. Kalau ini best fit, awak tak payah tengok yang zero dia, awak garis je straight line. Sekali tarik. Jangan 2 kali tarik. Pensel mesti tajam. Okey. Ni result. So, nampak? Ini betul-betul atas graf. Ini lebih tinggi daripada graf. Ni bawah daripada graf. 2 atas, 2 bawah. Okey, best fit. Alright? Okey. Boleh? Contoh lain. Katalah, ni kan buat eksperimen sendiri. Katalah esok ada seketul macam ni. Apa awak nak buat? Nak panik-panik membantu? Tak. Kalau awak nak garis macam ni, ini kalau awak letak sini pun, katalah awak letak sini right? Saya tebalkan. Awak esok jangan tebalkan. Okey, kalau sini nampak macam, okey, ini confirm lah tak kan? Sebab sini ada satu je, tak boleh. Jadi tak pasti. Okey, katalah awak nak buat macam ni supaya 2 bawah, 2 atas. Betul? Okey, cuba tengok ni, best fit tak? Siapa kata best fit? Angkat tangan. Tak nampak Nampak? Nampak tak dia punya plots dengan tu? Okey, siapa kata ni best fit? Okey, bincang dengan kawan sebelah. Siapa kata best fit? Angkat tangan. Siapa geng-geng yang cakap best fit? Angkat. Nampak long. Siapa geng-geng kata tak best fit? Okey, ramai. Yang kata best fit? Dah tak ada pula. Seorang. Yang tak tahu? Ngaku. Okey, jawapannya tidak. Ini tak best fit. Okey, apa pula yang menentukan dia selain balance atas dengan bawah? Apa pula yang menentukannya? Apa pula yang menentukan dia yang menyebabkan dia kata tak best fit ni? Okay, satu lagi yang kita tengok ialah jarak antara plot tu dengan graf. The distance cannot more than 0.5 cm. This is lebih dah 2 cm tadi jarak dia. Apa maksud dia? Awak letak pembaris, awak ukur daripada kosong, kat sini dah 1.3. Terlalu jauh.
jauh. Jadi bila dia more than, bukan itu saja, yang ni pun sama. Dia dah more than 0.5. So definitely this is not a best fit graph. So macam mana ni? Oh, pusing tak dapat. Sekejap So apa yang awak kena buat, jangan panik. Awak tahu mana yang problem. Kalau tengok line, mana yang problem? Yang bawah ni kan? So esok kalau ada masa, buat balik semula untuk part ini sahaja. Faham tak? Part ni berapa nilai X, sorry saya terbalik. Kalau false itu berapa, awak tengok, buat balik semula untuk itu sahaja. Buat cepat-cepat. Kalau tak ada masa, tawakal. Tak ada masa, tak bagus ni ajar ni ajar menipu. Tapi kalau tak ada masa, padam ni, letakkan di atas sikit, balik kat jadual, betulkan jadual tu. Okey? Dan buatlah, sebab kan kita tak nak penipu di larang tu, tak nak jadi orang penipu tu. Awak dah tukar, awak pergi buat sekejap eksperimen tu, tengok jadi tak betul tak, extension ni sepatutnya macam tu, tadi awak salah. Faham tak? Kita terbalik. Okey? Tapi esok jangan, tak apalah, Cikgu Fadilah kata esok tak ada buat eksperimen, aku letak je cantik-cantik nilai. Jangan nak menipu, sebab range saja. Saya pun buat eksperimen kat belakang. Okey, kita bagi markah berdasarkan range awak. Saya bukan ajar menipu, ajar tengok, itu salah. Kali tengok betul-betul apa yang nilai yang paling sesuai, buat balik eksperimen, usahakan dapat. Jadi, kalau ini yang problem, buat balik semula. Lepas tu barulah kita boleh garis, dapatlah best fit line. So harap-harap yang ni bila awak buat balik semula, jawapan dia nilai dia dekat situ. Okey, habis. Dah saya kata. Dan selalunya ada markah gradient. Okey. Semua orang dah tahu gradient, tapi saya tak tahulah kalau dalam dia, kalau kita buat lepas SPM ISM kan, kita rasa malas nak tanda sebab semua orang tak dapat markah. Padahal saya buang je paper tu bagi dia orang tak dah. Okey, ya, kalau awak tengok kan SPM ISM memang dahsyat-dahsyat eksperimen selalunya. Dahsyatnya teruk, bukan dahsyat wow. Bukan. Okey, gradient berapa markah? Selalunya awak dah buat persoalan dah, berapa markah? Okey, gradient selalunya 3 markah. Okey, markah pertama kena buat segitiga, right angle triangle. Okey, so sekarang ni kalau kita nak gradient, okey, ada student dia buat segitiga ni, dapat markah? Tak, kenapa? Triangle too small. So saya akan buat macam ni lah, too small. Kalau saya rajin, kalau saya tak rajin saya pangkal je. Okey, jadi segitiga tu kena berapa besar? Kalau saiz graf kena 3/4. Okey, kalau graf ni saya buat nak selamat, kita buat juga lah 3/4 of graf. Graf tadi 3/4 of paper. Kalau segitiga 3/4 graf. Jadi kalau ini graf awak, saya nak tengok macam tu lah. Besar. Sebesar itu. Besar sangat cikgu, yelah saya nak besar. Okey. Dan tolonglah esok ingat awak, ini kan nombor-nombor yang susah, betul tak? Esok kalau rezeki awak dapat graf yang potong kosong, awak ambillah kosong tu sebagai segitiga. Kan senang, apa-apa tolak kosong, apa-apa tolak kosong. Faham tak ni? Kenapa kita buat segitiga? Sebab kita nak guna dalam substitution tu nanti. Ada orang dia buat segitiga tapi tidak guna pun lepas ni. Contoh macam ni, nilai yang ni jadi Y2 dengan X2, betul tak? Yang ni X1, Y1. Jadi kita nak guna nilai tu. Ada orang dia buat segitiga banyak besar, cantik. Lepas tu dia guna nombor tak mana-mana, kat sini dengan kat sini. Tak boleh tak dapat markah. Okey, markah kedua, correct substitution. Kita memang akan tengok
Point ni dengan point ni. Ya Allah, awak berdoa lah semoga esok tidaklah datang apa-apa musibah ke, ujian kepada awak, mata spiro ke apa. Banyak kali saya pernah tanda SPM juga paper 3 tapi saya dah tinggalkan lah. Sebab nak sekarang nak tanda paper 2, tak boleh tanda dua-dua. Memang SPM pun tu student tertinggal. Y jadi X, X jadi Y. Sial. Sepatutnya dapat A plus, tak dapat A plus. Sepatutnya dapat A, tak dapat B. SPM tahu tak? A berapa? 75 je. Kan? Jadi kadang-kadang lah, tahun ni tak tahu. Okey. So kan sekarang ni bila pastikan awak tahu Y mana jangan semua orang tahulah sebenarnya. Okey, Y markah ketiga apa? Arif. Dah pening dah Arif. Kepala dah kan? Markah ketiga apa? Bagis. Aku tak puas hati ke kenapa? Markah ketiga apa? Siapa tahu? Visual. Markah ketiga. Yes? Ya? Tahu dah. Nilai gradient. Okey, tak cukup. Orang belakang sekali hujung kiri. Nabilah ke Najihah? Nabihah. Bukan. Ada orang lain ke? Macam Nabilah. Macam Najihah. Mata saya dah bagus tau sekarang. Sekejap tak kira. Ya. Apa markah ketiga? Okay, tak cukup juga. LV yang cahaya. Berapa? Range? Tak. Kenapa semua tak tahu ni? Yes. Apa? Correct answer with correct unit. Awak tahu tak gradient ada unit? Ramai pelajar ingat tak ada. Ini bukan matematik tau. Matematik kita memang tak tahulah macam tak realistik ke apa. Tapi malam ni okay, katalah saya ambil nilai ni apa bacaan dia. Okay, pembaris ini katalah saya tak tahu 90 90 okay, katalah dapat 98. Okay, 98 Y yang ni Y yang dia dalam 5 macam tu. Contoh tolak 5. Hello, esok buat ni boleh tak? Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Ini kan paksi Y kan? Adam? Paksi Y kan Adam? Adam ke? Paling pandai siapa budak lelaki? Tu paksi X ada graf, ada unit tak? Tengok esok. Kadang-kadang boleh je tak ada unit. Sebab kadang-kadang dia bagi constant ke apa tapi selalunya ada. Jadi kalau untuk eksperimen ni dia terbalikkan. Sini cm lah, katalah 50, tolak 40, tolak 10. Jadi ada. Jadi akhirnya jawapan awak dekat bawah ni Newton per cm. Okay. Alright, saya rasa itu je lah. Yang lain-lain itu semua technical. Ataupun kalau soalan kata relationship, ada 3 sahaja relationship. Apa dia? Directly proportional, inversely proportional, increasing linearly. Increasing linearly kalau graf tak potong kosong. Okay, decreasing linearly. Faham tau? Bukan inversely proportional. Inversely proportional untuk tahap SPM unlikely. Kenapa unlikely? Sebab jadi curve. Hello? Tahu tak inversely proportional tu curve? Setakat ni dia takkan tanya soalan yang curve lagi SPM. Jadi kalau dia inversely proportional, mesti soalan tu dia akan buat 1 per V ke 1 per apa ke supaya dia jadi juga garis lurus. Katalah awak buat eksperimen EMF. Awak dapat graf yang dia potong y-axis maksimum, lepas tu semakin berkurang. Itu apa relationship tu? Itu decreasing linearly, bukan inversely proportional. Okey, yang lain-lain tu awak kena ada kemahiran lah nak jawab. Contoh macam dia tanya, what happen if kita tukar mass dia ke whatever, gradient akan jadi steeper ke, gradient akan jadi apa-apa ke. Itu bergantung pada awak punya
knowledge saya nak ajar banyak-banyak pun yang keluar esok mungkin lain kan. Okay. So ada soalan? I think I have given enough. Just make sure. Okay, untuk drawing graph ada berapa markah? 5 markah. Tapi untuk dapat 5 markah awak kena follow apa point tu? How many? 7. The first point, label. Second, unit. Number 3, scale. Number 4, number 4 scale. Scale kena 4 pula. Number point number 4 point. Okay, number 5, semua point correct. Number 6, tak semua jawab Kalau yang tak jawab tu sebab malas. Saya harap all the best untuk esok dengan kemalasan awak tu. Cakap sekarang. Bila lagi awak nak bercakap? Sebab bila awak bercakap tu awak ingat saya ni pandai cakap tanpa tengok speech apa semua sebab apa? Sebab tahu-tahu setiap tahun bercakap kan? Nanti lepas sebelum SPM nak praktikal, saya panggil berapa orang untuk buat presentation macam saya ni. Okey? Buat okey. Macam tu cara nak pandai. Saya makin pandai sebab hari-hari mengajar. Sudah boring nak ajar benda lain dah. Okey. Markah ke-6 tadi apa? Sebut supaya minda awak tu ingat. Number 6, size. Number 7. Okay, number 6, how to make sure size dapat markah. Sebut. Okay, 3/4 apa? Of paper. And finally 7 nak dapatkan markah best fit. Ada banyak akan pertama. Kena best fit. Okay, nak show dia best fit macam mana? Okay, dekat-dekat point tu macam atas dengan bawah lebih kurang sama. Dan yang kedua, mesti foto y-axis. Dan tak boleh titik tu sejauh lebih daripada 0.5 cm. Itu sahaja. Benda ni dia hanya boleh cakap-cakap sahaja, tapi awak tak tahu kemampuan awak selagi awak tak buat. Jadi sebelum esok menjelang tiba, pastikan minimum awak dah lukis 2 graf.